Assalamualaikum. Baiklah, kita akan pelajari lagi bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Jika minggu lepas, cikgu dah terangkan apa itu nisbah, apa itu kadar dan apa itu kadaran. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan subtopik yang baru iaitu 4.3. Okey, apakah yang akan awak pelajari pada hari ini? Okey, standard pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini ialah kita akan menentukan nisbah 3 kuantiti. Okey, so hari ini kita akan menentukan nisbah 3 kuantiti apabila satu atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Okey, kemudian yang kedua kita akan menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi nisbah atau nilai. Dan yang ketiga kita akan menentukan nilai yang berkaitan dengan sesuatu kadar. Okey, seterusnya, bagaimanakah kita nak menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi? Okey, contohnya buku teks muka surat 87. Okey, so contoh yang pertama. Okey, contoh pertama. Okey, contohnya cikgu diberi soalan A kepada B ialah 2 kepada 3 dan B kepada C ialah 6 kepada 5. Nyatakan nisbah A, B dan C. Okay, so sekarang ni soalan nak A kepada B kepada C. Okay, cikgu keluarkan dulu. Ini yang soalan nak. Soalan nak A kepada B kepada C. Okay, kemudian diberi dua nisbah, dua kuantiti. Ada dua, A kepada B, B kepada C. Okay, so cikgu keluarkan dulu dua maklumat ni. Cikgu letakkan di bawah perkara ni. Okay, contoh ni A kepada B, 2 kepada 3. So, cikgu akan letak 2, 3. A 2, B 3. Okay, B kepada C, 6 kepada 5. So, B 6. So, B 6, C 5. Okay, so refer kepada maklumat yang diberi. Okay, awak tengok maklumat yang diberi. Okay, apakah nilai yang ada dalam yang dua-dua ada. Dua-dua ada. So kalau dua-dua ada kita tengok nilai B kan. B ada dua nilai. 3 dan 6. Okay. Macam mana kita nak samakan 3 dengan 6? Kita nak samakan 3 dengan 6. Oh, 3 jadi 6. Kita akan darab 2 kan? Betul? 3 dan jadi 6. Kita darab 2. Okay, kalau awak lupalah sifir, awak tak ingat. Ni yang besar bahagi kecil. 6 bahagi 3. Maksudnya darab 2 lah. Okey. So kalau kat sebelah ni darab 2, partner dia pun akan darab 2. 5 ada apa-apa tak? Partner dia ada buat apa-apa tak? 6 sebelah partner dia ada, tak ada buat apa-apa kan? Okey, so biarkan je. So ni ikut rule dia, row. Okey, 6, 2, 2 darab 2, 4. Sini sini 3 darab 2, 6. Dan untuk C tak ada buat apa-apa kan? 5. Okey, buku teks buku teks contoh 10. Okey, di sudut bacaan kelas 1 jujuh, okey, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan 25. Okey, 25 ni ialah buku cerita kepada buku rujukan. Okey. Okey, kemudian bilangan buku rujukan kepada majalah 32. Okey, soalan nak cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, so kat sini buku cerita, cikgu singkatkan je lah. Buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Okey. So, cikgu keluarkan dulu maklumat dia. Maklumat yang warna kuning ni buku cerita kepada buku rujukan. Cerita kepada rujukan. Okey, 2 kepada 5. Warna hijau, 3 kepada 2 ialah rujukan kepada majalah. Okey, rujukan kepada majalah. So, 3, 2 kat sini. Okey, so kita tengok. Okey, bahagian mana yang ada dua nilai? So, buku rujukan ada dua nilai iaitu 5 dan 3. Okay, macam mana kita nak samakan 5 dengan 3?
Okay, so kita tahu, ni kita nak samakan 5 dengan 3. So maksudnya 5 kita akan darabkan dengan 3. 3 kita akan darabkan dengan 5. So 5 darab 3, 15. 3 darab 5, 15 juga. So samalah nilai dia. Jadi kalau kat atas ni, 5 kita darab dengan 3. So pasangan dia pun kita akan darabkan juga dengan 3. Okay, 2, pasangan sebelah dia ni darab 5. Okay, pasangan sebelah dia darab 5. So kita akan darabkan juga dengan 5. Jadi jawapan akhir dia yang ni, buku cerita 2 darab 3, 6. Okay, yang kat tengah ni ialah 15 tadi. So, buku majalah, nisbah majalah ialah 2 darab 5 iaitu 10. So, ini adalah jawapannya. Okay, ini ialah buku kaji awak muka surat 40. Okay, so contoh untuk muka surat 40. Okay, kalau kat sini awak tengok A kepada B, B kepada C. Jadi cara dia, okay, untuk A, cikgu dah letakkan kat sini. A kepada B kepada C. Okay, so cikgu keluarkan dulu maklumat dia yang dibagi, iaitu 7 kepada 6 dan 6 kepada 13. Jadi kat sini, nilai B ada 2. 6 dengan 6. Sama dah kan? So kalau dah sama, tak perlu lagi kita nak buat operasi darab kat sini. Jadi terus salin balik 7 kepada 6 kepada 13. Okey, berbeza dengan soalan D. Okey, soalan D, rujuk soalan D. 12 kepada 5. 15 kepada 11. Okey, jadi macam mana nak samakan yang kat tengah ni? Itu nilai B. So 5 kita akan darabkan dengan 3. Okey, kalau sebelah 5 darab 3, sebelah lagi partner dia pun mesti darab 3. So, jawapan akhir 12 darab 3, 36. Okey, 5 darab 3, 15 dan juga 11. Okey, ini juga soalan buku kaca muka surat 40, soalan 2. Okey, dia suruh cari nisbah A kepada B kepada C bagi setiap berikut. So, kena baca soalan dia lah. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Okey, cikgu tunjukkan soalan A. Okay, contoh dia kata nisbah bilangan guli merah kepada bilangan guli kuning 38. Okay. So, guli merah kepada guli kuning 38. Okay, yang kedua, nisbah bilangan guli kuning kepada biru ialah 27. Okay, cari nisbah, soalan nak cari nisbah guli merah kepada guli kuning kepada bilangan guli biru. Okey. So, kena ikut turutan dia ya. Dia kata guli merah kepada kuning kepada biru. So, merah kepada kuning kepada biru. Merah, kuning, biru. Mesti ikut turutan. Okey, kemudian keluarkan maklumat yang diberi. Okey, guli kuning, merah kepada kuning 38. Merah, kuning 38. Dan guli kuning kepada biru 27. So, sekarang awak tengok maklumat yang ada 2 ialah kuning. Guli kuning iaitu 8 dan 2. Macam mana kita nak samakan 8 dengan 2? 8 dengan 2 kita, okay, kalau macam cikgu buat anak panah ke atas. Sebab cikgu nak gunakan sifir darab. Cikgu nak gunakan darab. So, 2 darab 4, 8. Kalau nak bergerakkan pun boleh je 8 bahagi 2. Tapi 8 kalau bahagikan dengan 2 nanti susah kalau kita nak selesaikan yang partner sebelah dia. So, sebab tu cikgu suka selesaikan darab. Okay, so 2 darab 4. Kalau kat sebelah darab 4, bawa sini darab 4, partner dia pun mesti darab 4. Okay, so kita selesaikan. 3 ni tak ada buat apa-apa kan? Sebab partner 8 tak ada apa-apa. So, 3. Okay, kat tengah ialah 8. Okay, kat sini 7 darab 4 ialah 28. Okay, awak boleh cuba jawab untuk soalan B. Okay, seterusnya kita nak menghitung nilai yang berkaitan. Okay, contoh 11. Okay, dalam buku teks muka surat 88. Okay, cikgu suka menyelesaikan masalah nisbah dengan kaedah nisbah yang cikgu buat tadi. Okay, contohnya soalan kat sini. Ibu Nurin dia mencuba membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Okey, nisbah tepung kepada air 5:3. Okey, tepung kepada air 5:3.
Okey, sekiranya Ibu Nurin ada, Ibu Nurin ada 480 gram tepung. Okey, so 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram? Okey, dia nak jisim air dalam gram. Okey, so nisbah yang diberi, keluarkan dulu nisbah tepung kepada air. Ni, baca warna hijau ni. Tepung kepada air, jangan terbalik pula. Okey, tepung kepada air diberi nisbah ialah 5 kepada 3. Ni maklumat yang diberi. Okey, kemudian dia kata Ibu Nurin ada 480 gram tepung. So 480 gram ni kena letak kat bawah tepung. Okey, kemudian soalan tanya berapakah jisim air. So air kita tak tahu berapa. Okey, jadi cara dia tepung 5 macam mana nak jadi 480. Okey, jadi ini sifar yang besar. Jadi 480 kita akan bahagikan dengan 5. Okey, bahagikan dengan 5. 400 bahagi 5, maksudnya kita tahulah 5 darab 96 dapat 480. Jadi kalau kat sebelah darab 96, partner dia pun mesti darab 96. Jadi jisim air ialah ni, jisim air 3 darab 96 iaitu 288 gram. Okey, ini adalah buku kerja awak muka surat 40 soalan 1. Okey, diberi M kepada N 3 kepada 8. Cari nilai M apabila N 64. Okey, so perkara pertama cikgu ulang dulu nisbah yang diberi. Okey, nisbah yang diberi ialah M kepada N, iaitu 3 kepada 8. Ini maklumat yang diberi. Okey, cari nilai M. Cari nilai M. So, M kita tak tahu berapa. M, cari nilai M apabila N 64. Jadi, 64 ni jangan awak letak tempat lain. Mesti letak dekat N. So, cikgu letak di bawah N 64. Okey, so kita kaitan dia. 8 macam mana jadi 64? Okay, kalau awak tak ingat sifar, awak bahagikan dulu. 64 bahagi 8. So, awak tahu jawapan ni 8. Jadi, 8 darab 8 akan dapat 64 lah. So, kalau 64 bahagi 8, dapat 8. Okay, kalau darab 8 kat sini, partner sebelah dia pun akan darab 8. Jadi, nak dapat ni yang tanda soal yang tak tahu, M sama dengan 3 darab 8. So, kita akan dapat M sama dengan 24. Okey, so ini adalah buku kerja muka surat 41. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, contoh. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh untuk contoh. Okey, so sebab contoh ni dia menggunakan kaedah ungkapan macam ni. Okey, menggunakan ungkapan macam ni. Cikgu tak nak, cikgu nak gunakan kaedah kaedah nisbah. So, Kamila guna 8 liter petrol untuk memandu sejauh 72 km. So, sebab tu nisbah cikgu buat liter, 8 liter kan. Jarak dia ialah 72 km. So, cikgu letakkan dulu 8 liter. Okey, 8 liter. Jarak dia ialah 72 km. Berapakah jarak yang boleh dilalui? Okey, jarak kita tak tahu. Jika dia memandu dengan 18 liter petrol. So, 18 ni berada di bawah liter petrol. Okey, so kita tengok kepada maklumat yang ada dua ni, 8 kepada 18. Okey, macam mana 8 nak jadi 18? Okey, macam cikgu cakap tadi, 8 nak jadi 18, kalau tak tahu kita akan bahagi. 18 bahagi 8. Okey, 18 bagi 8, so kita tahu maksudnya 8 ni kena darabkan dengan 2.25. Kalau kat sini darab 2.25, partner dia kat sebelah pun akan darab 2.25. Jadi jarak yang dia dapat lalui ialah 72 km darab 2.25. Iaitu sebanyak 162 km. Okey, itu sahaja untuk topik 4.4 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Jangan lupa buat latihan. Terima kasih.